Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Pada minggu ini, kita akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk tenaga. Kita akan mempelajari bentuk tenaga serta perubahan bentuk tenaga. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah diterangkan mengenai apa itu tenaga serta sumber yang membekalkan tenaga yang ada di sekeliling kita. Terdapat pelbagai bentuk tenaga yang ada di sekeliling kita. Mari kita kenali bentuk-bentuk tenaga yang ada. Pertama, tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh dari matahari. Kedua, tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Ketiga, tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Keempat, tenaga bunyi. Tenaga bunyi pula dihasilkan oleh objek yang bergetar. Kelima, tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Keenam, tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biogesim atau bateri. Ketujuh, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Kelapan, tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang diregang atau dimampatkan atau objek yang berada pada sesuatu ketinggian. Dan yang terakhir, tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Terdapat pelbagai contoh aktiviti di sekeliling kita yang melibatkan bentuk-bentuk tenaga seperti ini. Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Mari perhatikan situasi ini. Aisyah bangun pagi dan bersarapan sebelum dia mengayuh basikal. Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku kepada Aisyah semasa dia mengayuh basikal? Perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia diperoleh daripada makanan yang dimakan. Tenaga daripada makanan digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Simbol anak panah ini bermakna berubah kepada, manakala simbol tambah ini pula bermakna dan. Tenaga boleh berubah lebih dari satu bentuk. Mari kita perhatikan televisyen yang dihidupkan ini. Perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Tenaga elektrik berlaku dalam litar elektrik televisyen, seterusnya berubah kepada tenaga cahaya melalui skrin televisyen yang memancarkan imej dan tenaga bunyi yang dikeluarkan oleh televisyen. Bagaimana pula dengan perubahan tenaga apabila kita menyalakan lampu suluh? Tenaga kimia yang tersimpan dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik yang mengalir dalam litar elektrik lampu suluh. Kemudian, ditukarkan pula kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Tenaga haba berlaku kerana mentol menjadi panas apabila menyala. Mari kita lihat contoh situasi lain pula. Apakah perubahan tenaga semasa penerjun terjun dari papan terjun?
Perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan berubah kepada tenaga bunyi. Tenaga keupayaan berlaku kerana kedudukan penerjun yang berada di kedudukan yang tinggi. Contoh terakhir ketika menggunakan kalkulator suria. Tenaga suria yang diperoleh daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Tenaga suria diterima daripada bahagian panel suria pada kalkulator dan ditukarkan kepada tenaga elektrik dalam litar kalkulator. Seterusnya, skrin kalkulator memancarkan cahaya. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ia hanya boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perhatikan situasi ini. Bagaimanakah tenaga kinetik kereta itu dicipta? Tenaga tidak boleh dicipta. Sebenarnya, enjin kereta hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan kereta itu bergerak. Tenaga kinetik pula akan berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Kereta akan berhenti sekiranya semua tenaga kimia daripada petrol berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga tersebut. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat rumuskan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Semoga penerangan ini membantu kamu memahami bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga dengan lebih jelas. Diharap kita berjumpa lagi di lain masa untuk tajuk yang seterusnya. Siapkan tugasan yang cikgu berikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.